Banyak filem-filem yang collab juga. Dan hari ni pun ada juga filem yang collapse. Orang hanya nampak yang collab yang besar-besar. Dan kita dah nampak bahawa hari ni penonton dia tak nak benda yang remeh-temeh. Jangan temberang dia orang dengan filem yang tak ada isi, yang sekadar nak buat filem. Yang kalau filem tu dianggap genre dia standard dia macam drama TV, so tak usahlah tayang di pawagam. So ada satu ketika penonton kita rasa tertipu dan membuatkan ada penonton lari untuk menonton filem Melayu. Dan hari ni kita ada filem Malaysia, kita ada pelbagai bangsa yang membuat filem di Malaysia, and it's happened. So terima kasih kepada Samsul Yusof dengan mak kilaunya berjaya menyemarakkan industri tu. Yang kita rasa selepas Covid, industri panggung wayang tu akan mati terkubur. Kerana 2 tahun dengan Covid tu kita rasakan, saya juga membuat prediction bahawa panggung akan berkubur dan orang dah ada media baru, platform baru iaitu seperti Netflix dan apa-apa platform yang lain. Tetapi kita tengok hari ni kita ada Air Force the movie, baru 2 movie je yang meletup pun. Yang lain semua banyak tergolek ni. Boleh. Abang Long Fadil okey kan? Abang Long Fadil baru 3. Yang lain semua jahanam. So kita harap Deleted juga akan berada dalam satu kelompok filem yang disukai oleh orang, dan saya nampak filem tu lain. Filem saya tak expect sebenarnya filem tu macam tu. Tapi saya tengok tadi macam dengan sound effect dia, dengan screenplay dia, dengan angle dia, dengan story, dengan feel yang dibawa. Dan dalam cerita ni bukan cerita satu orang. Cerita dia ni, semua ada sangkut paut. Ada sangkut paut. It's not love sebenarnya. Dan nak cakap, saya tak tahu nak predict lah filem ni boleh meletup tak meletup. Harapan saya dia meletup. Kalau meletup, kita dah tahu apa yang orang nak sebenarnya. Orang tak kisah filem tu cerita dia tentang apa, tapi make believe. Orang make believe, orang percaya dengan cerita tu, dan persembahan tu menjadi satu persembahan yang komersial dengan satu elemen cerita yang berat tapi dikomersialkan. Mak Kilau satu cerita yang berat tapi dikomersialkan. Dia menjadi. So kita berharap perkara yang sama juga, kerana ada elemen-elemen komersial dari segi fighting dia apa semua ada dalam tu. Tapi cerita dia berat. Tapi saya boleh menonton cerita ni tanpa tanpa ada macam nak keluar ke tak. Bang, shoot dia berapa lama bang? Kau tanya shoot memang aku ingat dah 2019 ni. Tadi aku dah cakap, kau tak dengar? Mana dengar, tak perasan lah. Kau dengar pakai hidung. Tak nampak tahu. Berapa lama bang anggaran dia? Tak tahulah, aku punya scene bukannya banyak pun. Dia shoot kan KL? KL Jeram semua, tapi banyak shoot dia KL lah. Bukan Malaysia je lah, dia tak shoot kat sana. Singapura tak. Nak tanya pasal-pasal sikit ke tak? Nak tanya pasal-pasal sikit boleh tak? Tadi ada pasal 2 adegan yang latar belakangnya masjid. Ada pendapat apa Datuk tentang Kau rasa pendapat tu apa? Saya dah ada dah, tapi saya nak tengok sama tak sama pendapat kita. Mana boleh sama, kau fikir lain, aku fikir lain. Okey, Datuk yang berpendapat. Apa kau bayangkan tentang masjid? Itulah yang semua orang kena faham. Adakah sesuatu yang nak disampaikan Datuk? Rahsia, saya berfikiran. Setiap shot mesti ada sesuatu nak disampaikan. Setiap latar dalam filem kita bukan main shoot saja. Kalau digambarkan belakang tu masjid, keinsafan, itulah dia punya. Jadi saya tertarik dengan itu. Tafsirkanlah masing-masing. Sebab filem itu, gambar yang kita bagi, tafsiran tu datang daripada ni. Itulah cabaran kepada penulis macam awak untuk mentafsirkan shot yang kita bagi, dialog yang kita bagi, kita punya acting yang kita bagi. You tafsir. Kalau kita orang tafsirkan apa yang kita tunjukkan, maknanya kadang-kadang kita nampak macam ini nak angkat masuk baku, angkat sendiri pula kan. Macam tu orang ingat kan. So ditafsirkan. Datuk, sejauh mana Datuk percaya dengan peranan sosial media lah dalam menarik penonton ke pawagam?
kita dah ada dua benda dalam dunia hari ini. Dulu kita hanya ada surat khabar, majalah yang agak terhad untuk mendampingi masyarakat di luar sana. Tapi hari ini semua manusia sudah ada surat khabar masing-masing. They have their own newspaper. That means the social media. So social media memainkan peranan yang paling penting, di mana kalau dulu orang tengok filem, ada orang panggil mulut ke mulut, membawa cerita. Tapi hari ini tangan mereka, jari mereka membawa cerita. So peranan social media bukan hanya baik untuk filem, tetapi peranan social media sudah baik untuk segala-galanya dan juga buruk untuk segala-galanya. Kan? Ni dia dua, positif and negatif. So how we use our social media untuk memberikan satu publicity kepada movie. That's why you are here today, because most of you are already into digital. So hoping that the social media, dan malam ni kita akan ada gala show. Dan kita harap penonton-penonton yang datang tu akan memainkan peranan mereka, kerana mereka punya kepercayaan, peminat penonton masing-masing dalam pengikut masing-masing dalam social media. Okay, tak apa pendapat tentang pelakon muda yang ada sekarang ni? Dia punya potensi dia. Pelakon muda tentang kalau pelakon muda kena ada. Tidak tinggal orang tua je pelakon. Pelakon muda, zaman berubah, orang berubah, kena ada. Saya memang saya terbuka, dan memang kita memerlukan orang-orang muda untuk menghiasi arena lakonan sekarang ni. Takkan nak harapkan yang ada ni saja, kerana yang ada ni sudah berumur macam saya sudah berumur, takkan saya nak jadi hero remaja pula. Tak kena. Kita mengharapkan orang muda. Kalau dulu mereka terkenal, kadang-kadang ada juga komplain yang saya dengar, apa pelakon-pelakon muda ni popular sikit dekat dalam social media jadi pelakon. So what? Biarlah dia jadi pelakon. Sebab apa? Sebab apa yang kau nak cakap dia orang popular dalam social media dan nak jadi pelakon? Sama juga dulu dia orang popular dekat majalah. Tapi benda yang sama, cara yang berbeza, platform yang berbeza. Dulu mereka popular dalam ni, berapa ramai saya tak nak sebut nama lah, yang sekarang hari ni komplain budak-budak baru ni popular dalam. Dia pun dulu sebenarnya yang cakap tu pun popular dekat majalah. Janganlah kau nak tengok. Tapi macam mana engkau, saya umur 55 tahun, saya nak berada dalam industri tu, kekal popular dalam industri tu. Saya kena bekerja keras, menggunakan platform-platform yang ada, dan juga harus tampil dengan benda yang kualiti untuk mengekalkan nama saya. Selalu saya cakap dalam interview saya, mencari populariti adalah sukar, tetapi mengekalkan populariti lebih sukar daripada mencari populariti. So jangan kita jadikan pendatang baru itu sebagai alasan. Mereka tidak ada disiplin lah, mereka ada PA lah. Itu zaman mereka. Dan masa zaman mereka pun dulu pun tak ada disiplin juga. Ada je kan, ada saja. So bagi saya tak ada komplain lah benda ni kan. Saya okey je budak-budak baru ni, dia nak ada PA 10 orang ke, ada 100 orang, biar dia yang bayar. Tapi sama juga kalau dia tak persiapkan diri dekat dalam sebelum masuk dalam arena lakonan tu, nama dia pun akan hilang juga. Siapa yang mempersiapkan diri akan kekal. Sama juga dulu, mereka yang popular tak mempersiapkan diri, populariti akan makan diri mereka, dan akhirnya mereka yang ada kualiti, yang mengekal kualiti, dia akan kekal. Sama macam ni lah. Kau tak bagus menulisnya, dah lama hilang dari makcik mana lah ni. Sebenarnya apa tak sama macam. Kau dah kahwin tak? Daripada kau belum kahwin, kau sampai dah kahwin aku kenal kau ni. Ingat. Apa kau tak ingat kau pula? Apa dia? Maksudnya apa tak sama dengan pelakon seni lain yang banyak ialah memberi komen yang ialah tak baik bila pendatang baru ni ada bermasalah lah apa sebagainya. Okey, aku nak cakap dengan kau. Nak cakap dengan semua orang. Masa yang sekarang ni, yang senior ni, masa dia jadi pelakon baru, ada tak senior masa tu? Ada kan? Yang senior tu dah jadi veteran. Dia orang ni jadi senior. Ada tak yang dulu yang masa yang senior masa sekarang dah jadi veteran tu komplain? Tak ada pun. Ada sikit-sikit komplain juga. Tapi
Mungkin sampai sekarang zaman social media kot. Lebih. Ya, but kalau kau nak komen pun tengoklah kenapa yang kau nak komen. Kenapa yang kau nak marah dia orang ni nak biarlah cara dia orang nak ada PA ke, nak ada apa cara dia orang. Tapi kita tengoklah keadaan sebab benda dia kejahilan tu sama je. Bukan saya nak sokong dia orang 100% budak baru, tapi siapa yang ada disiplin dia akan kekal lah. Tapi abang masih pegang macam relevan untuk artis sekarang ada followers yang banyak ke ataupun macam mana? No, followers perlu banyak. Followers perlu banyak. Itu salah satu medium popularity yang orang mengukur. Tapi ada juga pengukuran tu cara yang salah. Memang ada orang tu okey dia boleh mendabik dada, followers dia 5 juta, 7 juta, 8 juta. Tapi engagement berapa orang? Engagement berapa persen? Kalau dia punya followers tu 1 juta, 2 juta, siapa yang follow dia? Budak-budak ke apa ke? Adakah mereka ni pembeli kepada produk tu? Kau faham tak? Kau apa benda ni, apa benda? Sabar. Aku bukan sabar. Aku bagi kau momen. Kau tak nak, kau shoot video. Memang aku cakap baik-baik Dah rekod dah bang. Tak, maksudnya itulah maksud aku. Nak cakap kau lupa dah. Bongok lah kau ni. Bagi orang lama kan. Apa tadi aku cakap tadi? Apa tadi? Engagement. Engagement. Kau berapa ramai, berapa banyak yang engagement yang kau ada. Dan kalau pengikut kau 5-6 juta, kalau yang engagement kau hanya 20,000, not even 10%. Kalau kata pengikut kau ada 5 juta kita ambil. Kalau 10%, 500,000 kena engage dengan kau. Ini baru 20,000, not even 1%. Bagi saya lemah. So kita tak boleh mengukur seseorang artis itu, balik pada soalan kau, kepada media sosial saja. Tapi kita kena tengok siapa pembeli dia, pembeli kepada produk dia. Ada juga orang follow tu sebab dia kakek gelek-gelek, orang follow lah, ramai-ramai nak tengok. Ataupun dia ni ada jenis pelakon hero heroin yang baru tiba-tiba meletup. Yang follow dia tu budak sekolah yang suka tengok kan, follow. Tapi adakah dia pembeli tega kepada produk dia? Kena faham. Tak nafikan benda tu membantu kan. Membantu. Tapi dalam masa yang sama, the quality, okay, you boleh popular, bagus popular, saya sokong pada populariti. Tapi macam mana kita nak lekatkan pemandangan seorang peminat tu kepada apa yang dia tengok tu untuk ambil dan taruh kat dalam hati dia, bukan taruh dalam pemikiran dia. Banyak artis dalam dunia orang hanya letak dalam pemikiran. Kalau seseorang artis tu dia boleh buat penonton atau peminat tu meletak di dalam hati, dia akan kekal secara hakiki. Kau faham tak aku cakap ni? Contoh siapa tu? Contoh siapa? Macam Putra ke apa? Aduh, kau jangan tanya aku soalan macam tu. Kau jangan kau tanya soalan tu bila aku cakap kau jawab sendiri ya. Kalau aku cakap, boleh. Kau daripada mana ni? Pada blogger juga. Kau jaga soalan kau kat aku ni. Datuk, satu lagi Datuk, pendapat ada pendapat sekarang tentang kelahiran pelakon-pelakon baru yang muda ni kan. Ada satu trend di mana pengarah dan penerbit memilih wajah-wajah yang ke arah Korea, K-pop, Asian macam tu kan. Contohnya kelahiran Merkin. Dah semua orang Malaysia mana, produk Malaysia mana ada jati diri? Mana ada wajah Malaysia? Kita produk Malaysia semua tiru-tiru, termasuk aku buat sendiri pun. Masa aku berlakon pun, kau cakap apa? Yang wajah Malaysia kalau kau tengok Upin dan Ipin je. Itu wajah Malaysia, produk Malaysia. Ada budaya dia. Yang lain semua tiru-tiru. Zaman saya tu tiru Bollywood, tiru Hong Kong, sekarang dah tiru Korea. Standard lah Malaysia, tak ada originality. So tak ke mana lah industri kita. Faham tak? Adalah mak kilau bila orang rasa tu terasa macam Malaysia. Rasa. Yang lain semua mana ada originality. Termasuk aku buat pun. Aku mengaku je, aku bukan nak tuduh orang lain. Kan? Malaysia tak ada. Bukan Malaysia ni tak ada research and development toward the industry, to the entertainment industry. Sebab tu kita tak ada wajah kita. Adakah itu disebabkan permintaan daripada penonton tu sendiri? Bukan permintaan daripada penonton. Aku buka restoran, aku jual makan, kau datang kau makan lah. Aku hidangkan kau datang rumah aku hidang makan ni. Sama juga dengan kita hidangkan kepada orang. Tapi kalau hidangan kau menarik, orang akan makan, orang akan tengok. Itu maksud saya, faham? Saya ambil contoh bagai restoran lah, makanan.
Sebab hiburan tu adalah salah satu makanan dalam santapan kehidupan manusia. Faham tak? Jadi apa yang kita bagi santap? Kalau kita ada research and development toward the entertainment industry, namanya kita akan selaras. Kan? Tapi tak selaras. So nak cakap apa? Daripada umur aku 17 tahun sampai 39 tahun masalah yang sama. So kau rasa industri ni akan berubah? Akan berubah kalau tidak ada campur tangan pihak atasan untuk mengekalkan kita punya budaya, kita punya arts. Semua kena ada. Kan? Takkan berubah. Sekarang semua ikut Korea. Baik program TV, baik apa semua, rambut apa semua. Tapi Korea dia tak ikut siapa-siapa. That's why they can penetrate the world. Because dia ada research and development. Korea tahun 60 negara kedua termiskin di dunia. Tetapi dengan dia percaya bahawa entertainment can sell the country, can sell everything dalam country dia. So akhirnya dia membuktikan who is America without Hollywood, who is Korea without K-pop. Kau faham tak aku cakap ni? Okey, dah. Dah lah tu, benar lah cakap aku. Tulisnya